komposisi etnik penduduk di Malaysia. Malaysia terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama, dengan kaum Melayu merupakan suku terbesar di Malaysia Barat, manakala kaum Iban dan Kadazan Dusun merupakan kaum terbesar di Malaysia Timur. Dari segi perlembagaan, orang Melayu ialah orang yang berbudaya Melayu, bertutur dalam bahasa Melayu dan beragama Islam. Dalam konteks Malaysia, istilah Bumiputera sering digunakan. Kaum Bumiputera dianggap sebagai kaum asal Malaysia. Kaum Melayu. Orang Melayu boleh ditafsirkan sebagai penduduk asal tanah Melayu di mana nenek moyangnya dari Indochina atau Yunan lebih 3,500 tahun dahulu. Namun penduduk Melayu kini sebenarnya lebih ramai ekoran kemasukan beberapa lagi kelompok masyarakat Melayu dari kepulauan lain ke tanah Melayu. Sejak abad ke-9 telah berlaku penghijrahan beramai-ramai masyarakat Melayu Indonesia ke tanah Melayu. Penghijrahan ini berlaku ekoran kedudukan ekonomi, politik dan sosial yang semuanya boleh menjamin keselesaan mereka. Kaum Cina pula adalah kumpulan etnik kedua terbesar yang mana kaum Cina merangkumi 25% populasi. Kebanyakan keturunan kaum Cina hari ini berasal daripada pendatang ke negara ini pada kurun ke-19. Mereka terkenal kerana kuat bekerja dan pandai berniaga. Tiga kumpulan kecil kaum ini yang berbicara dialek Cina berbeza adalah Hokkien yang tinggal di utara Pulau Pinang, Cantonese yang tinggal di Kuala Lumpur dan juga kumpulan bertutur bahasa Mandarin yang tinggal di kawasan selatan tanah air iaitu Johor. Penghijrahan masuk masyarakat Cina secara beramai-ramai berlaku selepas pengambilan Pulau Pinang oleh British dari tangan Sultan Kedah pada tahun 1876. Pengambil alihan Singapura pula dari tangan Sultan Johor pada tahun 1819 dan selepas penubuhan negeri-negeri Selat pada tahun 1826. Kebanyakan masyarakat Cina berasal dari wilayah Guangdong dan Tukwing. Ramai juga yang datang dari daerah Amoy, Senyu, Hokchiu, Engchan dan lain-lain. Orang Cina yang berhijrah ke tanah Melayu sebenarnya terdiri daripada berbagai-bagai kelompok yang boleh dibezakan dari segi logat, adat dan pengkhususan ekonomi. Kelompok-kelompok utama ini ialah Hokkien, Cantonese, Hakka, Teochew dan Hailang. Walaupun kedatangan buruh India ke tanah Melayu hanya ketara pada abad ke-19 dan ke-20, sebenarnya hubungan antara India dan tanah Melayu telah berlaku lebih awal lagi. Hubungan terawal telah bermula sejak abad pertama Masih apabila penganut Hindu Buddha menyebarkan agama mereka di Nusantara. Penghijrahan masyarakat India ke tanah Melayu berlaku secara besar-besaran melalui tahun 1980-an. Kebanyakan buruh India datang dari selatan India. Angka ini meningkat secara mendadak 10 tahun kemudiannya, iaitu antara tahun 1911 hingga 1920. Apabila dianggarkan seramai 90,800 buruh India berhijrah ke tanah Melayu, catatan menunjukkan 90% daripada golongan penghijrahan orang Tamil yang berasal dari Chennai, sementara selebihnya ialah Telugu dan Malayam. Selain orang Tamil, terdapat juga orang Punjabi dan orang Ceylon. Kumpulan etnik penduduk India yang terbesar ialah orang Tamil yang membentuk 80% daripada keseluruhan penduduk India di tanah Melayu. Sementara orang Malayi melebihi 7%, orang Telugu mula berjumlah 4%. Kaum minoriti iaitu etnik Sabah yang terdiri daripada 23 masyarakat etnik, antaranya ialah Kadazan, Bajau, Dusun, Murut, Latut, Dayu dan sebagainya. Kegiatan ekonomi mereka bergantung kepada bentuk muka bumi dan kawasan penempatan yang mereka diami. Selain itu, penduduk pesisiran pantai terdiri daripada suku Bajau, Suluk dan Brunei. Mereka menjalankan aktiviti menangkap ikan serta memungut hasil laut dan hasil hutan. Bagi etnik Murut, kegiatan mereka ialah menanam padi bukit iaitu padi huma, memburu binatang dan memungut hasil hutan. Kadar pertambahan imigran Cina di Sabah melebihi kadar penduduk Bumiputera. Seterusnya, etnik Sarawak iaitu etnik minoriti orang asli yang pertama menetap di semenanjung Tanah Melayu pada kira-kira 1000 tahun. Penduduk yang terawal di negara ini ialah orang asli di semenanjung Tanah Melayu iaitu orang Punan di Sarawak serta orang Rungus di Sabah. Komposisi etnik Sarawak terbagi kepada dua kumpulan, iaitu kumpulan pertama
penduduk pesisiran yang terdiri daripada orang Melayu dan Melanau. Kaum peribumi Sarawak juga mendiami kawasan pesisiran tersebut. Kumpulan yang kedua ialah penduduk pendalaman yang terdiri daripada kaum Iban, Bidayu, Murut, Pinan dan Kelabit. Mereka menjalankan aktiviti pertanian iaitu terutamanya padi humah dan pertanian pindah. Di samping itu, etnik Serani iaitu masyarakat Portugis dan Belanda yang berkahwin dengan orang Melayu pada zaman Kesultanan Melaka. Etnik ini mempunyai kebudayaan tersendiri dan asal-usul yang unik serta menarik. Kebudayaan dan adat resam kaum Melayu. Kaum Melayu, bahasa yang dituturkan oleh orang Melayu terdiri daripada kelompok bahasa Antronesia. Bahasa yang digunakan oleh orang Melayu ialah bahasa Melayu. Sebelum kedatangan Barat, tulisan yang digunakan oleh orang Melayu ialah tulisan Jawi, iaitu pengaruh yang dibawa oleh pedagang-pedagang Arab sejak Kesultanan Melaka lagi. Dua jenis adat yang menjadi amalan penduduk Melayu di tanah Melayu ialah adat perpatih dan adat temenggung. First, adat perpatih diamalkan oleh masyarakat Melayu di Negeri Sembilan. Adat ini menekankan konsep demokrasi dan muafakat. Raja bukan berkuasa mutlak. Dalam adat ini juga pewarisan harta pusaka diutamakan kepada anak perempuan. Kedua, adat temenggung menjadi amalan masyarakat Melayu seluruh Semenanjung kecuali Negeri Sembilan. Adat ini menekankan pemerintahan raja mutlak dan keutamaan kepada kaum lelaki. Adat ini juga turut mendapat pengaruh yang banyak dari agama Islam. Pakaian tradisional kaum Melayu. Masyarakat Melayu di Malaysia mempunyai pelbagai jenis pakaian tradisional yang telah pun dipakai sebelum zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Ada antara pakaian tersebut mendapat pengaruh daripada budaya bangsa asing seperti Arab, Cina, India dan juga dari Kepulauan Indonesia. Kaum Melayu lelaki. Baju Melayu merupakan lelaki Melayu dan ia terdiri dari dua jenis iaitu baju kurung teluk belanga ataupun baju cekak musang. Pemakai baju Melayu kelihatan lebih berseri apabila ia mengenakan sampin dan songket. Pada acara-acara biasa seperti kenduri kendara dan sembahyang Jumaat, ia dipakai bersama kain pelikat atau kain tenun sutera. Baju cekak musang merupakan pakaian adat Negeri Sembilan dari songket jalur berdiri. Pakaian ini diperlengkapi dengan sampin bunga penuh dan tengkolok ikatan dendam tak sudah. Manakala baju kurung teluk belanga dilengkapi dengan tenunan sutera dan songket syarat ikatan pembesar. Kaum Melayu perempuan. Baju kebaya dipakai oleh wanita Melayu. Ada dua teori tentang asal baju kebaya. Satu mengatakan perkataan kebaya itu berasal daripada perkataan Arab habaya yang bermaksud pakaian labuh yang berbelah di hadapan. Satu lagi mengatakan pakaian seumpama ini dibawa oleh Portugis ke Melaka. Maka sebab itulah kebaya telah lama dipakai di Melaka, bukan sahaja oleh wanita Melayu tetapi juga oleh wanita Cina peranakan iaitu Babah, dengan sedikit perbezaan dalam potongan dan gaya memakainya. Perayaan kaum Melayu. Perayaan yang berbentuk keagamaan bagi orang Melayu ialah Aidilfitri, Aidil Adha, Nuzul Al-Quran, Maulidur Rasul dan Awal Muharram. Sambutan Hari Raya Aidilfitri ini akan ditentukan harinya apabila anak bulan Syawal iaitu Ruqyah dapat dilihat pada penghujung bulan Ramadan. Ini mengikut hisab berdasarkan takwim tahun Islam. Kebiasaannya, apabila sudah ditentukan 1 Syawal itu, pada malamnya umat Islam akan beramai-ramai bertakbir raya di masjid ataupun surau. Kedua, Hari Raya Aidil Adha juga disebut Hari Raya Korban dan Hari Raya Haji merupakan perayaan agama yang disambut oleh seluruh umat Islam di dunia. Orang-orang Islam menyambut Aidil Adha pada tanggal 10 Zulhijjah pada setiap tahun. Malah bulan ini merupakan bulan terakhir dalam kalender hijrah Islam. Perkataan Aidil Adha berasal daripada bahasa Arab yang bermaksud Hari Penyembelihan Korban. Ini sempena memperingati kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar menyembelih anaknya iaitu Nabi Ismail AS. Yang ketiga, Awal Muharram atau Ma'al Hijrah.
merupakan peristiwa yang penting berlaku dalam sejarah Islam, iaitu memperingati penghijrahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Peristiwa sejarah itu berlaku pada 1 Muharram, iaitu tahun baru bagi takwim hijrah. Namun tahun hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Mekah ke Madinah itu diambil sebagai permulaan kiraan bagi kalender. Makanan tradisional kaum Melayu. Makanan tradisi etnik Melayu merupakan makanan yang diwarisi dari zaman ke zaman melalui nenek moyang hingga ke anak cucu. Makanan tradisi etnik Melayu yang popular di Malaysia adalah nasi lemak, nasi dagang, nasi berlauk dan banyak lagi makanan tradisional etnik Melayu. Nasi lemak merupakan nasi yang dimasak bersama santan kelapa dan dihidang bersama lauk iaitu ayam rendang atau berempah, sambal ikan, bilis, kacang goreng, telur goreng atau rebus dan irisan timun. Kedua, nasi kerabu juga merupakan makanan tradisi etnik Melayu yang berasal daripada Kelantan. Ini merupakan nasi yang berwarna kebiruan dan biasanya dimakan dengan ikan kering atau ayam goreng, telur masin, keropok, budu dan ulam-ulam lain. Nasi dagang merupakan hidangan tempatan istimewa yang terkenal di Terengganu dan Kelantan. Nasi dagang Terengganu biasanya diperbuat daripada campuran beras dan beras pula dan dimasak bersama-sama santan kelapa. Selain dari Terengganu dan Kelantan, hidangan ini juga turut tersebar di kalangan keturunan Melayu Pantai Timur lainnya seperti di Pahang dan Johor, Patani, Yala dan Naratiwat iaitu Thailand, dan Natuna dan Anambas di Indonesia. Kaum Cina. Pada peringkat awal penghijrahan, masyarakat Cina didapati mempunyai semangat kesukuan yang kuat. Semangat kesukuan ini antara yang menyebabkan lahirnya aktiviti kongsi gelap di tanah Melayu, terutamanya sebelum campur tangan politik British. Kewujudan kumpulan ini menyebabkan masalah pergaduhan sering terjadi. Kegiatan penagihan candu juga semakin ketara di kalangan pelombong. Namun, budaya pendatang Cina ini terasing daripada budaya masyarakat Cina yang asal. Makanan asas masyarakat Cina ialah nasi dan jenis masakan utama ialah masakan Cantonese, Hokkien dan Sichuan. Perayaan kaum Cina ialah Tahun Baru Cina, Cap Gomeh, Perayaan Qingming, Perayaan Hantu Lapar dan Perayaan Kuih Bulan. Pakaian tradisi kaum Cina. Kaum Cina lelaki. Samfu membawa maksud baju dan seluar. Dalam dialek Cantonese, ia merupakan pakaian harian wanita keturunan Cina selain dari Cheongsam. Ia digemari oleh wanita-wanita separuh umur dan yang bekerja di ladang, lombong atau di rumah. Samfu diperbuat daripada kain nipis yang tidak bercorak atau berbunga halus. Samfu turut dipakai oleh lelaki berketurunan Cina tetapi mempunyai sedikit perbezaan dengan samfu yang dipakai oleh wanita Cina. Pakaian terdiri daripada baju yang longgar dan terbelah di depan dan berkolar tinggi serta dipakai bersama seluar longgar seperti seluar baju Melayu. Pakaian ini biasanya diperbuat daripada kain lembut seperti sutera. Pakaian tradisional ini jarang sekali dipakai oleh lelaki berketurunan Cina di Malaysia. Kaum Cina perempuan. Cheongsam atau disebut juga Chapao merupakan pakaian wanita dengan corak bangsa Tionghoa dan menikmati kekhususan dalam dunia busana internasional. Nama Cheongsam bererti pakaian panjang. Diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris dari dialek Provinsi Guangdong iaitu Canton di Tiongkok. Cheongsam merupakan gaun khas masyarakat Cina yang melekat di tubuh sehingga menunjukkan bentuk badan si pemakainya. Cheongsam tradisional banyak menggunakan bahan satin atau sutera yang bermotif khas. Beberapa motif yang umum dipakai untuk Cheongsam adalah bunga, burung, naga dan sebagainya. Baru Cina. Perayaan ini disambut secara besar-besaran oleh masyarakat Cina di Malaysia yang menandakan kedatangan tahun baru menurut kalender mereka. Orang Cina percaya ada 12 binatang yang menaungi kalender mereka. Pada malam tahun baru, ahli keluarga berkumpul untuk mengeratkan hubungan sesama keluarga. Pemberian ampau juga dilakukan oleh mereka yang sudah berubah tangga. Perayaan Cap Gomeh diadakan sebagai penutup perayaan tahun baru Cina. Hari Cap Gomeh. Pesta Cap Gomeh disambut dengan mengadakan upacara sembahyang secara besar-besaran di mana colok besar akan dibakar dan juga diadakan makan besar bersama keluarga. Bunga api dibakar dan tanglung dinyalakan bagi meraihkan Cap Gomeh.
Cap Gomeh juga dianggap sebagai malam mencari pasangan di mana para gadis akan berpakaian serba indah dan mengunjungi kuil untuk berdoa agar mereka mendapat pasangan yang secocok. Terdapat juga malam melontah buah limau ke dalam laut atau sungai dengan doa untuk mendapatkan pasangan. Buah limau yang basah membawa pesanan agar mereka mendapatkan pasangan yang sesuai. Persembahan kebudayaan Cina akan diadakan pada waktu malam baru menandakan perayaan Cap Gomeh, seperti perarakan tanglung, tarian naga dan mengimbang bendera besar iaitu Cinggai. Makanan tradisional kaum Cina iaitu kuih bulan adalah sejenis kuih Cina yang sering dimakan waktu perayaan pertengahan musim luruh. Menurut hikayat Cina, kuih bulan berdasarkan sebuah kisah yang berlaku di negara Cina semasa pemerintahan Puak Monggol iaitu dinasti Yuan yang agak tegas dan kejam. Undang-undang yang tidak munasabah dan pelik dikenakan ke atas rakyat Cina supaya tiada satu pun yang dapat menggugat kuasa mereka. Disebabkan ini, rakyat Cina dengan dorongan Puak Ming bersepakat untuk memberontak. Pada suatu malam semasa bulan sedang mengambang, mereka membuat kuih yang berbentuk bulat beramai-ramai. Di tengah-tengah kuih tersebut diletakkan pesanan yang menerangkan cara untuk memberontak. Usaha ini berjaya dan kerajaan Monggol berjaya digulingkan. Sehingga kini peristiwa ini dirayakan pada setiap tahun oleh masyarakat Cina. Dalam perayaan ini dikenali sebagai perayaan pertengahan musim luruh. Asasnya, masyarakat Hindu di India terbagi kepada hierarki sosial yang tertentu. Hierarki tersebut dipanggil sistem kasta. Dalam sistem kasta, masyarakat Hindu di India dibahagikan kepada 4 hierarki sosial, iaitu Brahmin, terdiri dari golongan bangsawan dan alim ulama. Golongan ini dikatakan menyamai taraf kepada pencipta. Ksatria, terdiri dari golongan pahlawan dan dianggap menyamai taraf tangan pencipta. Vaishya, terdiri dari rakyat biasa yang kebanyakannya bekerja sebagai pendatang atau petukang dan tarafnya sama dengan Puha pencipta. Sudra, terdiri daripada golongan hamba abid dan kedudukannya disamakan dengan lelaki pencipta. Masyarakat India juga mempunyai berbagai perayaan, itu Deepavali, Taipusam dan Taipunggal. Pakaian tradisional kaum India. Kaum India lelaki, dhoti adalah jenis kain berwarna putih. Kaum lelaki juga mengenakan wasi atau kurta, iaitu pakaian putih untuk kekuil atau perayaan tertentu. Kurta merupakan pakaian tradisional bagi lelaki kaum India. Kurta merupakan kemeja panjang yang sampai ke lutut yang diperbuat daripada kain kapas atau lime dan sutera. Kurta selalunya dipadankan dengan seluar longgar atau seluar curidah. Kurta selalunya dipakai ke majlis-majlis rasmi seperti perkahwinan. Kurta juga boleh dipakai dengan dhoti. Kaum India perempuan. Sari merupakan pakaian tradisional India. Ia adalah sebidang kain berukuran 5 hingga 6 ela panjang yang dipadankan dengan kain dalam dan warnanya sama atau seakan-akan sama dengan kain sari tersebut. Kain sari ini dililit pada badan dengan bahagian hujungnya yang bersulam dengan cara tersendiri mengikut adat. Salwar kamis atau Punjabi adalah popular dalam kalangan kaum wanita India. Punjabi terdiri daripada blaus yang panjang dengan seluar yang panjang yang longgar serta tudung sesuai dengan warna Punjabi itu. Wanita India gemar memakai dupatta di bahu mereka ketika memakai salwar kamis. Perayaan kaum India. Hari Deepavali. Hari Deepavali merupakan perayaan yang disambut oleh semua penganut yang beragama Hindu di seluruh dunia dan merupakan hari cuti di Malaysia. Perkataan Deepavali merupakan gabungan perkataan Deepa yang bererti cahaya dan perkataan Kavali yang bererti barisan. Perayaan Deepavali disambut pada hari ke-14 bulan IC dalam kalender Tamil di antara bulan Oktober dan November dan juga dikenali sebagai Pesta Cahaya. Hari Taipusam. Hari Taipusam merupakan satu perayaan disambut oleh masyarakat beragama Hindu di seluruh dunia. Perayaan ini bagi menghormati dewa Hindu iaitu Lord Murugan. Perayaan ini disambut pada bulan ke-10 dalam kalender Tamil yang dikenal sebagai bulan Tai. Bagi penganut yang beragama Hindu, Taipusam adalah hari yang menghapuskan dosa-dosa dan bertaubat sepenuhnya akan kesalahan yang lepas.
Sebelum menyambut Thaipusam, penganut agama Hindu akan berpuasa selama sebulan untuk tujuan membersihkan jiwa. Dalam tempoh sebulan ini, mereka berpuasa dengan makan sayur sehari sekali dan sentiasa mengunjungi kuil. 20 jam sebelum menyambut Thaipusam pula, mereka akan berpuasa sepenuhnya. Makanan tradisional kaum India, Murukku. Murukku juga mempunyai nama-nama lain. Nama lain Murukku ialah Chakli dan Chakri. Makanan tradisional ini juga berasal dari negara India. Bahan utama Murukku ialah urat dan tepung beras. Murukku boleh didapati di mana-mana sahaja dan dihidangkan sebagai makanan ringan. Murukku amat lezat dan senang untuk disediakan. Murukku dapat dibuat dengan pelbagai perasa seperti cili, asafoetida, ajawin dan cumin. Semua orang dari berbagai kaum menikmati makanan ini tidak kira umur. Thosai. Thosai ini mempunyai banyak nama lain. Thosai juga dikenali sebagai dosa ataupun cakuli. Thosai juga terdiri daripada pelbagai jenis seperti thosai telur, thosai cili, thosai bawang dan sebagainya. Makanan tradisional ini sering dimakan oleh rakyat Malaysia, terutamanya kaum India. Thosai boleh didapati di mana-mana gerai atau kedai mamak dan juga di restoran India. Thosai dinamakan sebagai sarapan pagi atau makan malam. Thosai amat kaya dengan karbohidrat dan protein serta banyak lagi makanan tradisional kaum India. Masyarakat Sarawak ialah masyarakat Iban yang tinggal di rumah panjang. Rumah ini didiami oleh beberapa buah keluarga. Rumah panjang orang Iban ialah cantuman beberapa buah bilik yang dimiliki oleh keluarga yang berasingan dan membentuk satu deretan rumah yang panjang. Setiap rumah mesti mempunyai tokoh-tokoh pemimpin seperti tuai rumah dan tuai burung. Tugas tuai rumah biasanya melibatkan hubungan antara keluarga, masalah hubungan dan lain-lain masalah yang berkaitan dengan alam nyata. Rumah panjang suku Kelabit pula tidak ada bilik untuk keluarga, cuma terdapat bilik yang memisahkan ruang sebelah luar dengan ruang sebelah malam. Selain itu, masyarakat Melanau merupakan masyarakat etnik yang terdapat di Sarawak. Adat resam ini jelas terlihat dalam aspek kehidupan mereka seperti kelahiran, perkahwinan dan juga kematian. Manakala masyarakat Bidayu pula merupakan masyarakat etnik Sarawak yang rata-ratanya mendiami kawasan bukit di luar bandar Kuching. Terdapat pelbagai suku kaum di kalangan masyarakat Bidayu dan masing-masing mengamalkan pegangan serta adat resam yang tersendiri. Kebudayaan dan adat resam ini banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur ritual dan kepercayaan yang mereka anuti. Seterusnya, agama Islam banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu Sarawak, terutamanya aspek kebudayaan dan kesenian. Bagi aspek pembinaan, kebanyakan rumah atau bangunan mempunyai simbol atau ciri-ciri keislaman. Begitu juga dengan adat resam perkahwinan yang sememangnya berlandaskan Islam. Pakaian tradisi masyarakat Sarawak ialah pakaian istiadat suku kaum Iban, iaitu kain sirat, dandung, buah kumbu bagi kaum lelaki beserta memakai baju burung dan sirat serta tali pinggang lampik dan manik-manik. Kepala pula memakai setompok tunjang dan bulu kenyalang, manakala wanita memakai bidang berhias shilling dan lonceng serta selampai dan meret kempang. Perhiasan diri dari perak seperti ringgit, gobeng, gelang, keluncong dan sugu tinggi. Contohnya bidang, kelambi, bedong bagi kaum wanita. Tradisional kaum Sarawak ialah bubur kapur, iaitu hidangan pencuci mulut tepung beras, iban atau cendol. Selain itu, gula mitai ialah flos gula-gula Sarawak. Ia dibuat dengan gula lebur dan dilipat ketika gula mula menyejuk seperti mi yang ditarik tangan. Masyarakat Sabah iaitu masyarakat Kadazan yang mempunyai pelbagai adat resam
budaya yang berkait dengan kematian dan kelahiran. Kaum Kadazan Dusun ini memiliki banyak budaya yang boleh diwarisi. Contohnya dari segi asal-usul, legenda dan perkembangan suku kaum Kadazan Dusun, bahasa, pakaian tradisional, muzik berunsurkan tradisional, corak kehidupan masyarakatnya, tarian tradisional dan kemuncak bagi pemartaban warisan budaya Kadazan Dusun ialah perayaan pesta keamatan yang diadakan pada setiap tahun. Dalam aspek asal-usul, legenda dan perkembangan suku kaum, Kadazan Dusun menjelaskan tentang kelahiran kaum Kadazan Dusun dan legenda. Kelahiran kaum ini bermula dari Nunuk Ragam sehinggalah kepada perkembangan dan penyebaran suku kaum ini ke seluruh pelesik negeri Sabah mengikut tempat yang baru. Contohnya dari aspek bahasa dan corak kehidupan mereka mengikut statistik terdapat lebih kurang 40 etnik yang terdapat dalam suku kaum Kadazan Dusun. Dari aspek bahasa, perbezaan logat, sebutan dan ejaan yang banyak dipengaruhi mengikut etnik tertentu. Pakaian tradisi Sabah berbeza mengikut kawasan sosio. Budaya suku kaum Kadazan Dusun dalam aspek ini, tumpuan diberi kepada corak pakaian dan perayaan tertentu. Setiap etnik dalam Kadazan Dusun mempunyai pakaian tradisinya tersendiri. Dalam kehidupan masyarakat Bajau pula, terdapat 4 kategori norma atau nilai iaitu hubungan lelaki dengan perempuan, pertunangan, perkahwinan dan perceraian. Makanan tradisional kaum Sabah iaitu linopot berbeza dengan nasi kerabu yang dihasilkan daripada warna bunga telang. Linopot ialah makanan tradisi etnik Momogan Dusun yang aslinya diperbuat daripada beras padi humang, sama ada nasi semata-mata atau ditumbuk dengan keladi, ubi kayu, labu manis atau keledek. Perayaan masyarakat minoriti iaitu kaum Melanau atau Pesta Melanau adalah hari kebesaran dan perayaan yang diraikan oleh orang Melanau di Sarawak, bertujuan mengenai pelbagai jenis semangat laut, tanah, hutan dan kebun. Pesta ini disambut pada akhir Mac atau awal bulan April setiap tahun. Pesta keamatan atau Pesta Menuai ini disambut oleh Kadazan Dusun sebagai meraihkan tuaian yang baik. Tetapi, Pesta Keamatan juga disambut oleh semua kaum lain di Sabah. Selain itu, ia disambut sepanjang bulan Mei bermula awal bulan. Kemuncak pesta adalah perpanduan Ratu Cantik, tarian tradisi dan upacara kemuncak yang dijalankan oleh Bobo Hizan atau Ketua Bomo. Kesimpulannya, kita dapat mengetahui bahawa konsep masyarakat di Malaysia adalah bersifat dinamik. Walau bangsa Melayu telah berkompromi kerana polisi pecah dan perintah, penjajah Inggeris yang bertanggungjawab membawa masuk buruh-buruh dari China dan India, tetapi pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia adalah satu peristiwa sejarah. Justru, kemajmukan masyarakat di Malaysia adalah satu yang unik. Meskipun ada halangan-halangan untuk menyatu padukan rakyat, tetapi asas-asas pembinaan sebuah negara bangsa majmuk adalah kukuh. Ini dapat dilihat dalam pelbagai strategi yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia bagi mengelakkan tragedi 13 Mei 1969 berulang. Peristiwa 13 Mei 1969 menjadi panduan dan iktibar bagi kita untuk terus maju ke mercu kejayaan. Secara kesimpulannya, setiap warga negara Malaysia haruslah terlibat dalam usaha untuk memantapkan perpaduan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Sebagai masyarakat Malaysia, kita perlu memahami dan mempelajari serta mengetahui hakikat kewujudan setiap kaum di negara ini agar timbul persefahaman dan tolak ansur antara kaum. Jadi, itu sahaja penerangan daripada kami tajuk tentang komposisi etnik penduduk di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera dan terima kasih.